تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah dan nikmat daripada Allah, kurniaan Allah, pilihan Allah, dapat sama-sama kita tunaikan sembahyang maghrib fardu berjemaah, dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu sebagai satu tambahan kebaikan, satu panduan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di kalangan hamba-Nya hanya orang yang tertentu sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun." Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya kami jadikan syaitan, iblis, awliya. Awliya ni kalau kita sebut wakil, kita sebut wali. Awliya ni jamak daripada kita sebut wali tu, awliya, wali-wali, pemimpin bagi orang yang tak beriman, lilladzina la yu'minun, bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tak Islam, tak iman, tak usaha untuk menyempurnakan iman, tak usaha untuk cari kebaikan, tak usaha untuk duduk di bawah bayangan pemerintahan Allah, tak berusaha untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Nabi, tak yakin dengan kitab Al-Quran, tak yakin dengan segala Rasul. Jadi Allah Ta'ala jadikan orang yang macam tu, pemimpin dia tu, Allah Ta'ala sebut syaitan. Walaupun dia tok guru, walaupun dia ustaz, walaupun dia orang alim, bagaimana tak keluar daripada daerah syirik. Selama itulah iblis jadi wali bagi dia. Wa'iyadzubillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia kita untuk Allah Ta'ala tambah takwa, Allah Ta'ala iman, tambah iman, Allah Ta'ala tambah ilmu, supaya berada di landasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita hadis 40 pada muka surat 25. Adapun bernasihat kepada Rasulullah, itu ada kalau buku muka surat 49. Kalau buku muka surat 49, kata musannif kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun bernasihat kepada Rasulullah itu ialah membenarkan, mempercayai bahawa mereka itu pesuruh daripada Allah Ta'ala. Adapun bernasihat, mana dia ayat kita baca daripada hadis lepas, Nabi sebut ad-dinu nasihat, sahabat tanya liman, Nabi jawab lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi jawab lepas, jadi wa li rasulihi, agama ni membawa manusia ikut apa yang Nabi bawa, nasihat kepada Rasul. Sepatutnya siapa yang berpegang dengan agama Islam, dia akan ikut tata tertib
yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepatutnya berlaku. Itu yang sepatutnya berlaku. Dia panggil an-nasihat. Dia kata pengarang aku dah batuk no. Adapun bernasihat kepada Rasulullah itu ialah membenarkan. Satu membenarkan, lagi mempercayai bahawa mereka itu Rasulullah tu pesuruh. Tak kuliah tak betul. Kuliah nak betul. Duduk di rumah boleh karaoke boleh kan tak betul. Nak kuliah betul. Allah Akbar. Ujian. Nak dapat ilmu macam tu kan. Satu membenarkan, mengaku, dia panggil membenarkan dan mengaku. Lagi mempercayai bahawa mereka itu pesuruh daripada Allah Ta'ala atau orang beriman. Tak nanti mukjizat. Itu sepatutnya orang yang nak beriman ni, kita ni dari Islam tak semestinya tengok mukjizat beriman tak. Zaman Nabi dulu sungguh sahabat-sahabat Nabi di antara orang yang beriman dengan sebab mukjizat. Tengok apa yang Nabi buat, rasa pelik, ada rasa hebat sungguh manusia. Apa yang Nabi buat? Kenapa tak tahu nak cerita? Sahabat kata berjalan kaki, Nabi berjalan dengan kami. Kami kan nampak dia berjalan, tapi kami nak hambat, nak ikut dia tu kena berlari kecil, berlari anak, sahabat tu. Sebab nampak dia jalan tapi laju. Tapi berjalan saja. Nampak pelik. Banyak lagi ya. Belah bulan lah, tulan ni lah, macam-macam. Jadi sepatutnya tanpa perlu melihat semua tu, kita ni percaya, mengaku dan percaya. Nabi-nabi ni suruhan Allah, pesuruh, utusan, pembawa risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia pembawa risalah, dia sendiri beramal dengan apa yang ada dalam risalah. Tu Nabi. Jadi kita percaya, mengaku. Itu dia panggil beriman. Itu yang paling sempurna sekali. Macam mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Percaya, mengaku. Dia tu dia panggil. Manusia selepas daripada baginda Nabi, Allah Ta'ala angkat jadi Nabi, Allah Ta'ala wafatkan dia. Manusia yang ganti tempat pemerintahan tu Sayyidina Abu Bakar. Tu dia panggil. Sebab apa? Iman dengan percaya dengan yakin itu, siapa diam tak boleh lawan. Dia panggil, siapa diam tak boleh lawan. Nabi cerita apa yang Nabi cerita sekalipun semua aku mengaku. Tu dia panggil orang yang agama menjadi nasihat dia kepada Rasulullah. Sahabat dia pun beriman kemah juga, bukan main. Sayyidina Ali daripada budak-budak lagi, apa semua tu, tapi nak tunjuk Sayyidina Abu Bakar tu kemah sungguh. Nabi kata hijrah, tak cakap banyak. Tu dia panggil manusia, tak cakap banyak. Ada macam-macam ujian juga. Sayyidina Umar nak peluk Islam, dia tu macam-macam perkara yang dia lalui. Ada sampai orang cabar dia bunuh Nabi, dia kata aku nak bunuh Muhammad. Sayyidina Umar nak boleh beriman sungguh-sungguh tu ujian untuk dia dulu. Nak bunuh Muhammad, nak bunuh sungguh-sungguh. Satu malam pergi Kendak, Nabi duduk sembahyang, bawa pisau Nabi bunuh Sayyidina Umar. Sampai di belakang Nabi, jauh lagi jarak dengan Nabi sembahyang, baca surah Taha. Dia pun menenung. Bahasa Sayyidina Umar ni pakar syair. Bahasa syair ni saya duk challenge dengan dia, alim sungguh. Sebab bahasa Arab ni bahasa yang orang panggil satu perkataan dia tu makna berbeza.
Kita sebut satu perkataan tu makna berbeza. Kalau tariqah, jalan. Salik, jalan juga. Tariqah ni jalan, dia panggil jalan biasa ni. Salik, kita duk sebut hidayah tu salikin, sehidayah tu salikin tu. Salik tu jalan juga. Tapi jalan yang tak ada gangguan, dia panggil jalan yang tak ada gangguan. Beza. Dah perkataan, makna jalan juga. Dia berbeza. Sayyidina Umar orang yang alim. Dia ketika mana dengar Nabi semayang, Nabi baca qara ma anzalna alaikal qur'ana litashqa tu, menengung dia, pelik ni. Illa tazkiratan liman yakhsha. Peringatan untuk orang yang takutkan Allah Ta'ala. Dia rasa lagi ganjil. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Lagi dia rasa bukan hak Muhammad kata. Dia duk kata Muhammad kata, rupanya daripada Allah Ta'ala. Sihir kah? Nabi sebut bukan. Nabi baca ayat Al-Quran lepas pada tu. Wahyu yuha tu. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Tak jadi bunuh Muhammad. Lari balik dulu. Nak bunuh apa? Duk jauh ni teranu pun dia tahu dah apa yang terlintas di hati aku ni. Aku duk tanya sihir kah? Perkataan Muhammad kan? Dia duk semayang dah jawab dah. Nabi dekat bunuh macam mana? Dia pun seria dah juga. Seria juga. Lagi bunuh Nabi ni seria pergi waktu belakang-belakang saja. Nak boleh jadi beriman, balik dulu. Tak beriman lagi malam tu. Balik dulu. Esok hari orang kata, mana Umar? Saya nak Umar tu mana Umar tu? Sembang kemaskan tu, nak bunuh Muhammad tu. Dengar kata mari ni nak bunuh Muhammad. Semalam di balik hari itu sembang kemas dah. Saya nak Umar dengar panas telinga. Panas telinga. Jalan lalu nak pergi rumah Nabi. Nak pergi bunuh Nabi. Di rumah Nabi. Sampai di tengah jalan orang tegur, Umar nak pergi mana? Nak pergi bunuh Muhammad, dia kata. Dia kata, bunuh Muhammad apa Umar? Adikmu beriman lah. Gelak dia, adikmu beriman, nak pergi bunuh Muhammad. Buat kata apa tu? Bunuh adikmu tu. Patah balik pergi rumah adik dia. Barulah kisah berlaku hal. Biasa duk dengar tu penyepak adik dia lah apa semua tu. Sampailah kepada beriman. Sayyidina Umar. Lepas daripada tu tak ubah dah. Yakin, mengaku sebagai pakar syair. Bila orang baca Al-Quran ni, dia akui ini bukan syair daripada manusia. Sebab pelik susunan bahasa, istilah penggunaan bahasa tu memang ajib. Memang pelik sungguh. Hebat sungguh. Sampai ke hari ni, tak ada ulama yang muafakat di atas Al-Quran tu betul semua, tak ada. Semua kawan ni kata lagu tu, kawan ni kata lagu ni, tak ada. Yang ulama boleh himpun ayat Al-Quran ni semua satu ni saja. Dah, kawan ulama alim-alim pergi tengok ayat ni, hukum lagu ni, ayat ni hukum tweet macam macam. Hebat Al-Quran. Sayyidina Umar faham, barulah mula beriman. Bila mula beriman di saat tu, betul ke apa yang kita bawa dari Rasulullah? Nabi kata betul. Nabi kata betul. Bila betul, terbit lalu di depan Kaabah. Wahai seluruh orang Quraisy, hari ni Umar ni beriman. Pada nak, siapa dah nak bini dah jadi janda, marilah. Lagu tu cerita bila beriman. Pada nak bini dah jadi janda, anak dah jadi yatim, mari sekat. Mari sekat aku. Tu dia panggil manusia dan mula beriman. Zaman Nabi dia mau tengok mukjizat tu. Dia mau tengok satu hebat. Apa yang berlaku. Bagi kita sepatutnya tak perlu tengok dah. Sampai dekat kita ni satu benda yang hebat dah. Islam. Beriman saja, ikut saja. Jadi bila ikut tak dapat tidak membawa kita ni kepada kasihkan Rasulullah. Atau perlu. Atau mesti berlaku. Bila bawa kepada tu, kena percaya, kena mengaku, kena yakin. Segala Nabi ini orang suruhan Allah Ta'ala. Barulah nama orang yang agama ada di dalam diri dia menjadi nasihat. Lagi, kepada manusia, buat menyampaikan apa-apa ditahan Allah Ta'ala. Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad. Bersuruh Allah Ta'ala yang nak sampaikan kepada manusia ni segala hukum hakam, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala buat undang-undang. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni macam mana. Jadi Allah Ta'ala buat undang-undang. Umat Nabi Nuh
Nabi dulu-dulu undang-undang dia macam lain. Mari umat Nabi Muhammad ni undang-undang dia macam lain. Tak sama. Agama sama tapi undang-undang tu berbeza-berbeza. Berbeza-berbeza. Ada setengah umat Nabi dulu nak bertaubat kalau buat dosa hak besar, nak bertaubat kena bunuh diri. Kena bunuh diri. Kalau orang panggil minta ampun ke Allah Ta'ala tu. Umat Nabi Muhammad tak. Umat Nabi Muhammad kena istighfar saja. Niat dalam hati, aku minta ampun daripada segala dosa. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa, kecil dan besar, dosa dengan Allah Ta'ala. Tu Nabi, kerja dia macam tu. Percaya dengan yakin. Lagi percayai dan imanilah apa-apa peraturan yang dibawa oleh mereka itu Nabi dan Rasul. Tolak satu, tertolak semua. Siapa dia tolak satu hukum daripada apa yang Nabi bawa, tolak semua. Sebab tu cermat. Nak buat keluar hukum apa yang kita tak tahu, cermat. Sebab takut jadi kita tolak apa yang Nabi kata. Seperti mana setengah manusia yang menolak pakaian. Kita sebut pakai serban, pakai jubah ni sunnah. Orang panggil peninggalan Nabi SAW. Ada setengah orang alim di akhir zaman ni kata tu pakaian kebudayaan. Orang Arab pakai macam tu. Orang Melayu pakai baju Melayu dengan songkok dia kata. Dia kata bukan sunnah dia kata. Tu pakaian. Pakaian orang Arab. Takut daripada apa yang dia kata tadi tu menafikan iman dia dalam dada. Tolak satu tu saja. Lain semayang tungguin balik sampai sudah. Daripada hidup sampai mati. Disebabkan tolak satu benda tu menyebabkan tertolak iman. Walaikumsalam. Takut. Jadi apa-apa hukum nak buat terbit, tak tahu duk diam. Itu saja. Dia tak mau pakai, sudah nak pakai, pakai. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Mana merangkumi semua benda. Apa-apa peraturan yang dibawa oleh Nabi, dibawa oleh Rasul, beriman dan ikut. Itu paling mudah. Itu tanda orang yang agama dalam diri dia menjadi nasihat kepada Rasul, membawa dia jadi taat kepada Rasul. Lagi taat dan ikut apa-apa yang disuruhnya suruh Rasul, serta berhenti daripada apa-apa larangan dan tegahan Rasul. Jadi hari ini Rasul tak ada dah. Rasulullah tu tak ada dah. Yang ada di hari ini orang yang berpegang dengan Rasulullah. Orang yang berpegang dengan Rasulullah. Nak tahu macam mana orang yang berpegang dengan Rasulullah? Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa ni nak sebut. Hari-hari minta, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Bukan setakat baca di mulut, ihdinas siratal mustaqim tu. Baca di hati, Allah, aku minta petunjuk jalan yang benar. Sebab di hujung zaman ni tak tahu mana satu jalan yang benar. Kawan tu kata lagu tu, ustaz tu kata lagu ni, ustaz ni kata lagu tu. Dan kalau kita tak ada panduan, aku tak yakin, sungguh. Semua aku tak yakin. Minta petunjuk Allah Ta'ala. Minta petunjuk Allah Ta'ala. Hari-hari berdoa, hari-hari minta. Hari-hari berdoa, hari-hari minta. Kalau yakin dah, tak apa. Kalau yakin dah, tak apa. Kalau tak yakin lagi, minta Allah Ta'ala tunjuk. Mana-mana satu jalan. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang sebenar dekat kita. Barulah boleh kita nak ikut. Sebab setengah orang berpegang dengan Rasul tu. Buat apa nak ikut ulama', ikut Rasul tu. Pakai Al-Quran dengan hadis tu. Tak ada pakai ijma' ulama', kias tak ada pakai tak. Pakai Rasul, pakai Al-Quran. Pakai Rasul, pakai Al-Quran. Tak pakai tu. Orang panggil ulama'-ulama' ni. Padahal Allah Ta'ala sebut jelas dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takut, sayanglah kepada Allah. Dan wabtaghu ilaihil wasilah.
carilah kepada Allah Ta'ala saat itu wasilah. Kita sebut perhubungan. Bila sebut perhubungan, ulama sebut satu makhluk. Di zaman kita ni ada perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau nak pakai, tak mau pakai ulama, tak kena. Sebab itu perhubungan untuk kita dekat kepada Allah, tu orang tengah. Bukan nak minta dekat dia, dia nak main tunjuk dekat kita. Mau nak orang bagi yakin dengan Allah Ta'ala, mengaji ilmu tauhid. Mau nak jadi orang yang indah akhlak, seperti mana Rasulullah, mengaji ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Mau nak betul ibadah mau diakui, pilih mengaji ilmu tauhid. Macam tu. Hama nak akidah yang sebenar, pergi mengaji. Minta dekat Allah Ta'ala tunjuk. Minta dekat Allah Ta'ala tunjuk. Kalau yang nak berpegang, kita duduk bersama mengaji di masjid daripada budak-budak ni. Aku yakin di atas jalanan ni, aku yakin di atas mengaji sifat 20 yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, aku yakin di atas ilmu fiqh yang aku bermazhabkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, aku yakin di atas ilmu tasawuf yang aku berpegang dengan orang panggil Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang ikut dia. Kalau yakin di atas jalan tu, tak apa dah. Tak apa dah. Lepas setengah orang masih syok lagi. Dia tak yakin. Dia syok. Tak yakin. Dengan guru, tak yakin dengan ulama, tak yakin dengan orang-orang alim. Dia tak yakin. Dan tak berfikir. Dan tak yakin dan tak fikir. Jadi minta Allah Ta'ala tunjuk. Itu kena. Itu kena. Allah Ta'ala akan buka jalan. Lagi bantu dan tolong segala pekerjaan ketika hidup atau kemudian matinya mati baginda Rasul. Tolong apa-apa yang Nabi buat. Bawa apa yang Nabi buat, tolong. Kemudian daripada matinya, wafatnya, wafat baginda Nabi. Jangan berhenti sekali jalan. Bawa jalan di tengah-tengah masyarakat. Musuhilah siapa-siapa yang memusuhi baginda Nabi. Kepada yang bermusuh dengan Nabi, bermusuh dengan Rasul, musuh kita. Orang yang mana yang boleh duduk di bawah payungan Nabi, boleh hidup di bawah pemerintahan Islam, bukan musuh kita. Kepada yang lawan, musuh kita. Serta memuliakan siapa-siapa yang memuliakannya, memuliakan baginda Nabi. Lagi mana ada orang yang muliakan Nabi, muliakan dia. Dengan sebut kita muliakan Nabi, lagi mana kita tak muliakan orang yang muliakan baginda Nabi. Orang pulun duk buat macam-macam nak bagi jadi rasa muliakan Nabi, kita duk pergi pelekeh. Kita duk pergi pelekeh. Pelekeh lagu mana? Dia berusaha buat kepiah, bentuk capat atas kepala, bentuk kasut atas kepala. Dia membuat tu bukan buat seronok-seronok, bukan buat ukiran semata-mata ukiran. Nak beri tertusuk di jiwa tu. Nabi dekat dengan aku. Nabi dekat dengan aku. Aku bawa lambang. Aku bawa apa yang Nabi suka. Aku ikut sunnah dia, aku bawa apa yang Nabi suka, letak atas kepala. Nak bagi aku ni orang yang jadi duduk di bawah Nabi. Walaupun orang panggil lukisan tu kita pergi buat sendiri di kedai. Ni mau usaha nak mari rasa zuk, rasa cintakan Nabi dapat tengok tu. Kita duk pelekeh main, kasut tak atas kepala, kasut tak atas kepala. Orang pebudi kaki dia membuat atas kepala. Duk pelekeh main, tak kena. Tak kena. Patutnya muliakanlah. Itulah dia usaha untuk dekatkan diri dekat Nabi sampai tengok tu, muliakan dia. Dia usaha macam tu. Ada orang macam-macam keadaan. Usaha nak muliakan Nabi ni macam-macam keadaan. Tak tahu nak cerita. Ada orang selawat hari-hari beribu. Muliakan dia dengan selawat. Ada orang tak tahu nak amal. Ikut Tok Guru saja. Bismillah. Ikut Tok Guru saja. Duduk di pondok, Tok Guru kita nak ikut, Tok Guru ke sini ikut. Sebab apa? Dia tahu Tok Guru aku ni betul ikut arahan Nabi. Tok Guru aku ni ikut Nabi betul.
Jadi aku ikut terguru dah tak aku ikut Nabi, aku ikut terguru sebab ikut Nabi Rasulullah dah. Ada orang muliakan macam tu. Mana-mana jalan sekalipun ke arah nak memuliakan Nabi, nak memuliakan orang yang muliakan Nabi, kita pakai, kita guna. Nah ni. Jangan musuhi, jangan benci. Nampak orang bawa riak saja, kain tak ada bala bau tu. Ada kita sebut dah riak tu. Tak kena sebab apa? Dia usaha mencontohi apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jangan benci, jangan kata apa. Nampak orang pegang berusugi, kayu sugi tu. Jangan kata apa, dia berusaha untuk ikut apa yang Nabi bawa. Alhamdulillah. Orang pakai serban, orang pakai jubah. Apa saja dia ikut. Alhamdulillah. Mana setuju, jangan buat musuh. Sebab tu tak kena. Dia tak kena. Orang bagi kita membenci manusia ni ke semua. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak kena. Kita benci, kita tak suka ni, perangai dia yang bercanggah dengan Allah Ta'ala sudah. Dekat tu saja. Kadang-kadang kesian. Orang benci, orang marah kepada orang jemaah tabligh. Tapi benci ni sampai tak boleh buat bincang. Sampai semua apa dia mau buat tu rasa tak reti. Tak kena. Tak kena. Sebab demo ni di antara manusia yang cuba untuk buat apa yang Nabi bawa. Kita muliakan dia. Muliakan dia. Dia usaha lepas tu nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Nabi sebagai perantaraan. Ulama yang hidup di zaman ni sebagai perantaraan. Besarkan dan muliakan apa-apa hak dan harusan Nabi. Apa yang Nabi kata boleh, bolehlah. Jangan keji, jangan hina. Dia panggil besarkan dan muliakan apa-apa hak, apa-apa yang sepatutnya. Nabi sebut ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Dalam satu mimpi seorang ulama dalam satu mimpi dia mimpi bertemu dengan Nabi, baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad, dan di depan Nabi Muhammad ada Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Isa AS. Lalu Nabi tanya dekat Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Isa, ada umat Muhammad wahai Musa dengan Isa, ada umat apa dua sealim umatku ni. Dia sealim umatku. Nabi tunjuk kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama ni mimpi. Nabi tunjuk ada umatmu wahai Nabi Allah Musa dan Isa sealim Imam Al-Ghazali ni. Nabi Musa dengan Nabi Isa kata tak ada. Bahkan tak ada sealim tu umat kami dan umat-umat Nabi terdahulu tak ada sealim Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ni kita duk ikut ngaji hari ni. Ada kitab Minhajul Abidin, kita Ihya fi Ulumiddin. Ya orang duk kaji, orang duk keji, orang duk hina. Lagi jalankan dan hidupkan sunnah dan perjalanannya perjalanan Rasul. Ikut sunnah dan perjalanan segala peraturan dan agamanya agama yang Nabi bawa. Itu kena. Nak jadi manusia Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama menjadi nasihat. Dikajaran itu oleh Rasul kepada Rasul, kena ikut jalanan yang dan hidupkan sunnah dan perjalanan segala peraturan dan agamanya agama yang Nabi bawa. Itu nak kena ikut. Sebab tu jangan buat pelekeh. Jangan buat pelekeh. Allah panggil dengan jalanan. Dengan jalanan. Mana jalanan ni dengan sanad. Dengan sanad. Sebab kita hidup ni ada sanad dia. Ada sanad dia macam kita cerita lepas. Ada sanad. Agama kita ni diterima secara berhak. Sayyidina Abu Bakar pergi mengadah baginda Nabi,
menerima Islam ni dengan lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan semua sahabat Nabi di zaman Nabi pergi berjumpa Nabi untuk menerima Islam secara berhak dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan baginda Nabi. Dan itulah setengah jalan yang dibawa oleh ulama yang ada hari ini. Mungkin kita jumpa, mungkin kita tak jumpa. Dari sini alhamdulillah kita dah talqin syahadah dari sini, talqin syahadah masjid sini. Ramai-ramai lafaz syahadah. Nak bagi jadi saksi. Nabi cari umat dia di hari akhirat esok. Ulama sebut Nabi cari umat dia, di antara Nabi cari umat dia ni, Nabi akan cari sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu. Nabi cari sahabat. Sahabat Nabi akan cari ulama lepas daripada tu. Ulama lepas daripada tu cari orang kemudian. Cari orang kemudian, cari orang kemudian, carilah sampailah kita hari ni, kita ni Tok Guru kita akan cari kita daripada masyar esok. Jadi setakat mana kita muliakan Tok Guru, setakat mana kita serahkan diri 100%. Orang panggil nak jadi murid kepada guru tu, setakat mana kita serah supaya ada jalanan. Nabi cari sahabat, Nabi cari sahabat, cari sahabat, Tok Guru cari anak murid di hari di padang mahsyar esok. Tok Guru akan cari anak murid. Sebab apa? Nabi cari. Nabi kata mana umatku, umati, pakai duk lawan carilah. Tok Guru akan cari anak murid. Mana anak muridku? Aku biasa ajar. Mana anak muridku, aku biasa ajar. Aku biasa bawa. Mereka tegur aku tegur mereka. Mereka ajar aku ajar mereka. Sama-sama nak cintakan Allah. Jadi perjalanan tu ada. Ada lagi ulama yang bawa hari ni. Ada lagi. Sampai seorang ulama, bukan seorang, banyak orang ulama mari daripada Timur Tengah, mari daripada Arab, mari daripada Yaman, mari daripada macam-macam tempat. Mari jumpa Tok Guru di Bukit Panjang. Merata dunia, boleh kata mai. Hak reti bahasa Melayu sampai hak tak reti bahasa Melayu. Mari jadi ayam dengan itik. Kawan yang angguk, kawan tu gini. Kawan yang angguk, kawan tu gini. Nak apa? Nak ucap syahadah Tuhan yang kita ucap hari tu ni. Nak jadi murid. Sebab apa? Sebab ada orang bawa benda tu. Itu jalanan dia panggil. Kena ikut, kena berpegang. Sebab tu siapa-siapa yang betul serah diri, orang panggil dekat orang yang ikut Rasulullah, dia boleh tengok. Dia boleh tengok keadaan orang panggil perubahan kehidupan dia ke arah yang lebih baik. Itu mesti berlaku. Lagi hendaklah siarkan dan kembangkan, janganlah halangi perjalanan dan peraturan yang Nabi bawa. Kembangkan, siarkan. Bukan suruh pergi mengajar semua. Cerita dekat anak dan isteri sudah memadai. Dan orang yang berada di bawah tanggungan kita, itu sudah memadai. Wahai anak dan isteri, tunaikanlah sembahyang. Harta banyak, bagilah zakat. Berselawatlah ke atas baginda Nabi sebanyak mungkin supaya mendapat syafaat. Ceritalah dekat dia. Jangan halangi perjalanan dan peraturan yang Nabi bawa. Jangan halangi jalan dan peraturan yang Nabi bawa. Jangan sekat, jangan halang. Apa-apa kebaikan yang Nabi bawa, ikut semua. Tak boleh nak buat semua. Jangan benci, jangan tinggal semua. Sebab ada orang ustaz dah pun, orang panggil berlaku juga ahwal, berlaku juga ujian. Biasa berlaku, tak jauh daripada tempat kita. Allah Ta'ala nak uji seorang ustaz. Allah Ta'ala nak uji. Tanah pusaka. Gaduh ke sampai ke hari ni. Mentang-mentang dia abang. Adik-adik seorang selalu, dia 6 selalu. Allah Ta'ala uji. Bukan orang lelaki-lelaki. Orang ngaji dekat Tok Guru lama. Ngaji dekat Tok Guru di sana banyak tahun. Orang ngaji. Biar Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala buka jalan. Allah Ta'ala buka jalan. Sebagai i'tibar. Kita cerita sebagai i'tibar.
Patutnya Nabi suruh bersikap amanah, ikut perundangan ni betul-betul. Patutnya itulah yang berlaku. Tapi segala peraturan cuba dipecahkan, dicaburkan. Wala'iyadzubillah. Lagi ajarkan segala pengetahuan dan hikmah yang dibawa Nabi itu dengan siasah dan lemah lembut. Bawa apa Nabi bawa tadi itu dengan orang panggil siasah dan lemah lembut. Apa-apa jalan kebaikan yang boleh kita ajaklah. Hendaklah memakai adab dan aturan, tak kala membacakan sunnah. Nanti nak baca sunnah, nak ikut Rasulullah ni ada adab, ada aturan. Sebab tu dah kena berguru secara detail. Nak kena berguru. Ada aturan, ada orang panggil adab. Dan pengetahuannya itu. Janganlah tafsirkan hadis-hadis Rasul itu mengikut kehendak hawa nafsu sahaja. Lihat tu baik sahabat berlaku Jangan tafsir hadis-hadis Nabi ni ikut hawa nafsu. Mulai bacalah apa yang ulama tulis. Kita hari ni orang yang nak faham. Macam ulama nak faham ni tak ada lah. Nak boleh tera Syekh Ahmad ataupun Syekh Daud Al-Fatani ni tak ada. Kalau kita mengaji kat orang lapis keempat lah. Nak boleh terang mereka ni tak ada. Alim sungguh. Syekh Ahmad, Syekh Daud, karang kitab, tulis kitab. Alim sungguh. Bukan main-main orang Melayu kita, orang Melayu Asia. Alim sungguh. Walaupun ada darah Arab, ada orang panggil darah, walaupun dengan baginda Nabi SAW, rupa orang Melayu duduk di tanah Melayu lama, alim sungguh. Demo lah Syekh Daud lah, di antara orang yang mula orang panggil ubah, wujudkan tulisan Nijawi. Ada sebelum daripada dia di Malaysia ni orang tulis guna bahasa Melayu Sanskrit. Lagu mana wallah alam. Saya tak tahu. Dia kata dulu ni orang Melayu ni ada tulisan Melayu dah, ada tulisan surat menyurat dulu dihantar ke Turki lah masa zaman orang panggil Raja Muzaffar Shah. Ada Muzaffar Shah sebelum dia lagi, zaman Raja Meru Mahawangsa. Mereka hantar surat dah pi dekat orang panggil tentera Osmaniyah, minta hantar seorang manusia yang boleh bawa Islam di negeri ni. Dia hantar Syekh Abdullah Al-Yamani tu. Mari duduk hajar manusia, bawa manusia ni. Muliakan dan hormati ahli-ahli yang mengandung hadis dan hikmah-hikmah Rasul itu. Orang yang bawa hadis Nabi, orang yang ada hikmah Rasul, ikut. Mulia, hormat. Itu. Ada hikmah-hikmah Rasul itu. Ada setengah manusia, ada Allah Ta'ala kurniakan dekat dia, dia panggil karamah a'la. Karamah a'la. Dia punya karamah dia, orang panggil ganji sungguh, pelik sungguh. Di antaranya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Di antara orang yang ada Allah Ta'ala kurniakan karamah a'la. Dia punya karamah dia pelik. Seorang orang tua mari jumpa dia, aku tak ada anak tapi aku tua dah. Nanti kata Syekh Abdul Qadir, aku ada anak lagi seorang lagi. Duduk dalam sulbi ku. Duduk dalam sulbi ku ada anak lagi seorang. Ya aku akan keluar daripada zodiak aku. Tapi aku hajar dekat kamu Dia sapu belakang orang tua tu. Tua dah, bini pun tua dah. Balik beranak, dia kata anak, tapi anakmu yang ni kena kubur nama
Nah, Ibnu Arabi. Abdul Khalid Ibnu Arabi. Lebih orang macam tu kalau tak salah. Kenapa nama Ibnu Arabi? Padahal kawan tu orang tua ni orang Parsi. Orang Parsi. Orang Rom. Roma. Itali. Orang Itali. Pelik Orang tua tak. Balik pada tu, bini dia mengandung. Disebabkan Syekh Abdul Khalid tu pegang belakang dia. Dia bagi karamah lah. Demo ni, orang yang bermula zamah dengan Rasulullah. Orang yang kasih dengan Rasul ni kasih tak berbelah lagi. Sampai apa yang Nabi kata berlaku dekat hidup dia. Apa yang Nabi kata berlaku dekat hidup dia. Apa yang Nabi kata berlaku. Nabi kata man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Fil manam pun dia tengok, haqqa pun dia tengok. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fi yaqadha. Awak bagi dalam tidur pun jumpa Nabi, dalam jaga pun jumpa Nabi. Lepas tu dia bagi Allah Taala kurnia. Jadi kita hari ni hormat, ikut, muliakan dan hormati orang yang bawa jalanan macam tu. Ada ahli dia. Saya sebut banyak kali ada ahli dia. Dan sampai ke hari ni ada lagi ulama-ulama yang pelik sungguh. Dia pelik ke mana? Di Yaman ada lagi kalau tak silap. Adakah wafat dah? Wallahu a'lam. Seorang ulama sakit yang tak sembuh. Bila ditanya sebab apa mu sakit, Tok Guru dia tanya, wahai Tok Guru, aku sakit ni disebabkan aku tak jumpa baginda Nabi ni lama aku tak jumpa baginda Nabi SAW. Jadi kata Tok Guru dia, mari ikut aku, jom masuk bilik uzlah. Masuk di rumah dia, ada satu bilik untuk dia beribadah. Masuk dalam bilik tu terbit lega, hilang sakit. Disebabkan apa? Disebabkan masuk bilik tu Allah Ta'ala kurnia dekat Tok Guru dia tu, boleh jumpa Nabi ni secara berdepan, tapi tak boleh jumpa depan orang ramai. Boleh jumpa depan orang tertentu saja, hanya ahli saja. Di antara yang berlaku, masih berlaku sampai ke hari ini. Nak kena ada jalan lah. Nak kena ada guru yang macam tu. Nak kena ada guru yang macam tu. Siapa dia nak nikmati, nak rasai benda tu, kena pergi jumpa Tok Guru. Nak lagi jumpa Tok Guru. Baik. Kerana mereka sebagai ahli waris daripada Nabi. Orang yang bawa jalanan yang Nabi bawa ni, orang yang menjadi waris daripada baginda Nabi. Dia akhlak dia mana akhlak Nabi sungguh. Nak jumpa akhlak dia mana akhlak Nabi sungguh. Akhlak Nabi, akhlak sahabat. Ada akhlak sahabat, akhlak Nabi. Sahabat Nabi, ikut akhlak Nabi. Sampailah ke ulama hari ni. Beza. Ikut akhlak Nabi. Tengoklah. Suluh tengoklah. Bila jumpa, pegang sungguh-sungguh. Ikutlah dan teladanilah perangai dan perjalanan Rasul-Rasul itu. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jauhilah daripada mengada-ngadakan bid'ah. Itu. Masuk tu. Lain. Masuk dah. Jauhi daripada mengadakan bid'ah. Apa dia bid'ah? Kita cerita dah lepas. Mencipta benda baru yang tak ada dalam agama. Baik. Ini perinci sikit. Bid'ah. Banyak berlaku hari ni. Munna ilmu tu, munna ilmu ni sebayang jangan tinggal. Tu. Syarat. Dia bagi orang yang setengah daripada orang yang mengamalkan amalan-amalan yang pelik pada hari ni. Munna jadi tak rumah, sebayang pun jangan tinggal. Sepatutnya tak ada syarat tu. Allah Ta'ala telah tetapkan. Munna jadi tak rumah kan, tak jadi tak rumah kan wajib guna sebayang atas kepala. Tapi bila disyaratkan macam tu, habis-habis jaga semayang 40 hari, jadi tok rumah patah lalu. Jadi tok rumah jampis lalu. Ada jampis lalu. Tu dia panggil mengada-adakan. Mengada-ngadakan.
benda-benda bid'ah, benda yang Nabi tak buat, benda yang Nabi tak buat, dan benda yang tak ada muafakat ulama di atas perbuatan tu, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tak ada dibuat syarat menjadikan perkara tu bid'ah, dia panggil mewajibkan benda yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu terang berlaku cukup banyak hari ni. Hari ni kalau siapa nak jadi tak umur, kita jumpa tak umur, siap di antara syarat yang dia letak macam tu lah. Mau kena beramai tu, mau kena beramai. Ada kena orang panggil wajib semayang, wajib puasa, wajib tu, wajib ni. Walaupun dah cerita atas jalan tu benar, wajib semayang betul, wajib semayang, wajib puasa, wajib tu. Tapi hukum yang telah dihukum oleh dia, kalau munak tu, munak ni, wajib kena buat tu, wajib kena buat ni. Dan karut-karut pada agamanya agama Nabi. Jaga, beringat. Sampailah apa panggil orang manusia ni duk buat benda-benda bid'ah, benda karut-karut pada agama ni, tampak macam-macam, ubah macam-macam, tampak ada jalanan. Orang tegur marah, ada orang tegur marah, orang kata tak boleh ni, jampi macam ni, mutawah, aku jampi aku tahu kan. Kita kata tak ada, daripada ulama apa sebut, dia takut buat mujarab, tak ada kacau kan. Payah. Payah. Patutnya benda tu tak berlaku. Sebab kefahaman agama ni sepatutnya pakat faham belaka. Bila sebut sembahyang wajib, tak kena disyaratkan nak jadi tok bomo kan, nak kena apa kan tak. Letak tempat masing-masing. Letak tempat masing-masing. Takut iblis kan? Takut iblis. Inna ja'alna, Allah Ta'ala sebut, inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Allah Ta'ala jadikan syaitan wali, pemimpin bagi orang yang tak beriman, tak yakin dengan Rasulullah, tak yakin dengan Allah, tak yakin aku mana, tak ikut lah ni, tak ikut apa yang Nabi bawa ni, tak mau mengaji, orang tegur tak mau pakai. Kalau salah orang tegur kena pakai, itu adab manusia yang berpegang dengan agama. Salah kita orang tegur permasalahan dengan agama ni kena pakai, kena telan. Walaupun rasa perit, orang tegur aku ni, aku duduk jampi ni lama dah, jampi ni aku duduk jampi ni lama dah. Bila orang mari tegur, pakcik jampi jangan sampai orang syirikkan Allah Ta'ala. Sebab setengah daripada jenis manusia ni beramal jadi sihir, walaupun ustaz, walaupun tok guru. Ada setengah orang jadi sihir. Jadi orang mari tegur, bila tegur rasa perit, tetap kena telan. Tetap kena telan. Dan janganlah salahi sahabat-sahabat dan siapa-siapa yang mengikut perjalanannya, perjalanan sahabat Nabi. Jalan yang sahabat Nabi tinggal, jalan yang Nabi tinggal, jangan siapa salahi, lari. Dan jangan siapa dia lari daripada jalan yang Nabi bawa, sahabat Nabi bawa, dan orang-orang yang ikut sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tu dia panggil nasihat kepada Rasulullah. Barulah nak kena betul, barulah nak duduk di atas keadaan beriman sepenuhnya, beriman sepenuhnya. Barulah nak duduk di atas tempat beriman sepenuhnya, mengaku bahawasanya kita ni hamba Allah Ta'ala, ikut Nabi. Sebab Nabi itu satu panduan. Nabi itu satu, bahasa mudah kita sebut tali. Kita sebut bahasa mudah tali yang Allah Ta'ala hantarkan. Jadi Nabi bawa agama, peganglah di tali itu kuat-kuat supaya tak lari. Jangan lepas tangan.
Bila sebut ada tali, nak cari pegang. Nak cari pegang. Jangan buat balik, jangan buat lepas. Habis. Nak panjang pun masuk waktu dah. Lepas tu duduk batuk-batuk pula. Dari sekat tu. Dari lama habis ada satu lagi. Sikit lagi. Bulan depan pula insyaAllah. Jadi berpegang dengan Nabi ni, nak cek agama yang ada dalam diri kita ni jadi nasihat ataupun tak jadi nasihat. Bahawa kita ni ikut Nabi ataupun tak ikut Nabi. Nah, tengok, suluh tengok. Setakat mana kita boleh ikut orang yang ikut Nabi ni, setakat mana? Kita boleh serah diri. Kalau kita surrender, declare, mengaku, aku orang yang ikut Nabi. Siapa ada yang ikut Nabi, orang tu aku ikut dia. Orang yang berjamaah dengan Nabi, orang tu bermusuhan dengan aku. Nak boleh mengaku tu. Tak ada komen, tak ada syak, tak ada prasangka dah. Barulah agama menjadi nasihat untuk dia kepada dekatkan diri dengan utusan Allah Ta'ala. Nabi sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jangan lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai manusia, wahai satu golongan yang mari jumpa Nabi, mengadu-ngadu kata kami ni kasihkan Allah. Betul, kalau lah betul hampa kasihkan Allah, Nabi suruh fattabi'uni, Allah Ta'ala suruh ikut Nabi. Yuhibbukumullah, barulah Allah Ta'ala kasih. Bukan nak suruh Nabi ikut kita, suruh kita ikut dia. Kita ikut dia. Mudah mengaku akad dengan surrender. Aku umat bagi Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi bawa, aku akan ikut 100%. Apa yang Nabi larang, aku akan cuba tinggal 100%. Tu saja, bukan payah pun. Itu enaknya. Itu yang enaknya. Habis. Wallahualam, minta maaf kalau terbaik perkataan. Duk batuk-batuk ni. Rasa macam tak mau main. Habis sayang juga. Kalau tak main, kalau mati ni, tak jumpa dah minggu depan. Bulan depan tak jumpa dah. Tak ada nak baca abad Rasulullah ni. Ada insyaAllah Allah Ta'ala rezeki, hidup lagi. Bulan depan pula. Ada sambung sikit lagi tu. Bab kepimpinan. Yang duk bercanggah hari ni, duk bergaduh habis adik-beradik ni. InsyaAllah minggu depan. Bulan depan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna du'ana bi barakati syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.